أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Pengurusi, saya pun lupa tanya nama pengurusi tadi. Saya duk panggil wakil parti. Saya tengok pandai. Lepas tu tengok apa topi hijau putih tu. Pengurusi majlis, ahli pimpinan masyarakat Malaysia di sini, hadirin dan hadirat sekalian. Tadi saya dah pagi tadi sempat bersama dengan muslimat, akhawat dan sembang dah sikit. Malam ni nak boleh sembang pun nak dan makan dulu lah. Mari negeri Arab ni tahun ni lah bagus kan. Tengok nasi Arab. Masa pihak penganjur di sini hubungi saya tak apa nak sempat tengok dia punya apa tajuk dia ni. Cuma yang masa saya sempat tengok tu, dia banyak benda kertas atas meja. Tajuk tentang tanda-tanda kiamat ke apa, lebih kurang macam tu. Jadi saya kata kat dia orang, kat ni saya ubahlah tajuk tu, tanda kiamat tu, cari tajuk lain. Bukan pasal saya tak mau cakap tentang tanda kiamat, walaupun banyak buku-buku yang tulis tentang tanda kiamat. Abu Nu'aim Al-Asbahani tulis tentang Al-Fitan wal Malahim. Ibnu Kathir tulis tentang Al-Fitan, Nihayatul Fitan wal Malahim. Banyak tulis para ulama. Hampir kitab-kitab hadis memang ada cerita tentang tanda-tanda kiamat. Cuma kadang-kadang tanda-tanda kiamat ni telah jadi satu bahan yang menyeronokkan di internet dan meramalkan benda-benda yang bukan, kerana tanda-tanda itu sebahagiannya umum dan ramai orang sudah sangka bila berlaku peristiwa barangkali ini tandanya, barangkali ini tandanya. Sedangkan Nabi SAW, oh ini special ni, jarang ceramah dapat ayat ording ni. Sedangkan Nabi SAW dalam hadis Anas yang diriwayatkan oleh Bukhari, diriwayatkan Imam Muslim, satu hari ketika Nabi SAW berucap, ada orang tanya Nabi. Satu orang dalam hadis kata, inna rajulan sa'alan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu orang lelaki dia tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, mata sa'ah, kiamat bila? Datang melalui berbagai riwayat. Sebahagian kata Nabi dengar, Nabi tak jawab. Sebahagian kata Nabi tak dengar. Tapi sebenarnya Nabi dengar. Kemudian Nabi tanya balik. Sebenarnya riwayat, aina sa'il, mana orang yang tanya? Dalam riwayat Bukhari dan Muslim, Nabi tanya dia balik. Nabi kata, maza a'adatta laha, apa yang kamu bersiap untuk kiamat? Dia tanya Nabi, bila kiamat? Nabi tak jawablah bila kiamat. Pertama kerana Nabi pun tak tahu bila kiamat. Sebab itu antara salah satu daripada tanda-tanda hadis palsu ialah apabila hadis itu menyebut tarikh kiamat. Jadi kita tahu mana-mana hadis yang cuba sebut tarikh kiamat, dia adalah hadis palsu. Kerana apabila Jibril bertanya dengan Nabi SAW, hadis yang selalu kita baca, hadis Jibril datang kat Nabi, fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wada'a kaffayhi ala fakhidhayhi tu. Mari letak lutut dia kena dengan lutut Nabi, letak dua tangan dia di atas paha dia, kemudian dia tanya Nabi banyak soalan. Antara yang dia tanya Nabi SAW, dia kata mata sa'ah, bila kiamat. Dan Nabi SAW kata, mal mas'ulu anha bi'a'lam minas sa'il. Tidaklah orang yang ditanya itu lebih tahu daripada orang yang bertanya. Bukan orang lah. Tidaklah yang ditanya itu lebih tahu daripada yang bertanya.
Jadi Nabi beritahu, kita dua-dua tak tahu. Artinya Jibril pun tak tahu kiamat bila. Kalau ada Habib mana yang tahu ke, hebatlah. Kalau ada mana syekh mana yang tahu kiamat bila. Lelaki ini tanya Nabi, mata sa'ah, bila kiamat? Nabi tanya dia balik, madza a'dadta laha, apa yang engkau bersiap untuk hadapi kiamat? Ini adalah satu approach Nabi SAW supaya setiap soalan itu mendatangkan faedah. Kerana banyak juga soalan yang tidak mendatangkan apa-apa faedah dalam pengamalan kita. Kan? Banyaklah soalan yang kadang-kadang orang tanya satu soalan yang tak tahu, dia tanya tentang cerita yang lepas, dia tanya benda yang dia tak boleh nak beramal dengan itu. Apabila orang ni dia kata Nabi, faqala la syai' illa inni uhibbullaha wa rasulah. Tak siap apalah, dia kata, melainkan aku ni sayangkan Allah dan Rasulnya. Dia mungkin humbleness dia, kerendahan diri dia itu, dia kata dia tak bersiap apa. Bukanlah maksud dia tak semayang, dia tak puasa, tapi dia to the extent untuk dia satu orang yang ready untuk mati dan menghadapi kiamat, dia rasa dia tak lah. Tapi dia kata, illa inni uhibbullaha wa rasulahu. Tapi melainkan aku ni sayang kepada Allah dan Rasulnya. Nabi SAW kata pada dia, dalam hadis yang ni, yang kita semua tahu hadis ni, anta ma'aman ahbabta, engkau bersama dengan orang yang kau sayang. Perkataan engkau bersama dengan orang yang kau sayang ni satu perkataan yang begitu luas. Maksudnya kalau kau sayang kat orang baik, kau sayang kat Nabi, kau sama dengan Nabi lah. Kalau kau sayang kat orang baik, kau sama dengan orang baik lah. Kalau kau sayang kepada orang yang tak baik, kau sama dengan orang tak baik lah. Tapi Anas bin Malik yang meriwayatkan hadis ini, kata Anas, fama farihna bi syai'in farahana bi qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam anta ma'aman ahbabta. Kami tak pernah rasa gembira dengan sesuatu pun lebih daripada perkataan Nabi, engkau bersama dengan orang yang engkau kasih. Fa ana uhibbun Nabiy sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakrin wa Umar wa arju an akuna ma'ahum bihubbi iyahum wa in lam a'mal bimithli a'malihim. Kata Anas, aku ini kata dia, fa ana uhibbu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, aku sayang kepada Nabi, aku sayang kepada Abu Bakar, aku sayang kepada Umar, aku harap-harap aku akan bersama dengan mereka, bihubbi iyahum, disebabkan aku cintakan mereka, wa imlam a'mal bimithli a'malihim, walaupun aku ni tak beramal macam dengan amalan mereka. Hadis ni saya nak ulas tajuk tu sikit, nak lagi cerita bab lain. Tapi hadis ni memberikan makna yang besar, bahawasanya kita nanti di hari kiamat akan bersama dengan orang yang kita sayang. Maka dengan itu kita kena tentukan dengan siapa yang kita sayang. Kalau orang yang kita sayang itu di syurga, kita sama dengan dia lah. Kalau orang yang kita sayang itu di neraka, na'udzubillah, kita sama dengan dia. Anas kata dia sayang Nabi, dia sayang Abu Bakrin, dia sayang Umar. Walaupun dia kata, aku taklah amalan aku sama dengan amalan mereka. Mudah-mudahan kita pun sayang Nabi, sayang Abu Bakar, sayangkan Umar, walaupun amalan kita tidak sama dengan amalan mereka. Masakan sama kita dengan Abu Bakar. Abu Ya'la Al-Musili meriwayatkan, riwayat disebut juga oleh Ibn Hajar dalam Al-Isabah. Abu Bakar
apabila dia pada hari Abu Quhafah, pak dia menganut Islam, hari yang paling gembira. Abu Bakar ni family dia semua masuk Islam. Kira gembira lah pasal bapak dia masuk Islam. Masa awal datang kat Nabi, rambut berserugum. Nabi suruh kemaskan rambut dia. Apabila dia berjabat tangan dengan Nabi untuk menganut Islam, Abu Bakar menangis. Bila Abu Bakar menangis, Nabi tengok Abu Bakar. Patutnya menangis ni ada dua tangisan ni. Satu tangisan gembira, satu tangisan sedih. Nabi kata, "Wa ma yubkika ya Abu Bakrin?" Apa yang menyebabkan kau menangis, wahai Abu Bakar? Abu Bakar bagi jawapan pada Nabi. Abu Bakar kata, "La an takuna yadu ammika makana yadihi yuslimu wa yuqirru Allahu ainaika ahabba ilayya min an yakun." Kalaulah tangan yang berjabat denganmu itu ialah tangan bapa saudaramu Abu Talib, kemudian dia Islam, sehingga Allah dengannya mengembirakan hatimu, lebih aku suka daripada bapakku sendiri menganut Islam. Abu Bakar menangis sebab Abu Bakar teringat Nabi ingin sangat kalau boleh Abu Talib masuk Islam. Tapi oleh kerana hidayah ini milik Allah, Abu Talib tidak menganut Islam. Itu riwayat yang kukuh di sisi Ahli Sunnah. Abu Talib tidak menganut Islam. Bila Abu Quhafah menganut Islam, Abu Bakar sedih kerana dia dapat satu benda yang Nabi tak dapat. Nabi, of course, bapak dia daripada kecil dah tak ada. Tapi bapak dia, tempat bapak dia tu macam Abu Talib lah. Nabi harap Abu Talib tu masuk Islam. Bila Abu Quhafah menganut Islam, Abu Bakar tidak dapat bergembira dengan menganutnya Islam Abu Quhafah, disebabkan mengenangkan Nabi tak dapat perkara yang sama. Sebab tu dia kata, la an takuna yadu ammika makana yadihi yusminu wa yuqirru Allahu ainaik ahabba ilayya min an yakun. Kalaulah tempat tangan yang berjabat tangan denganmu itu bapa saudaramu Abu Talib, sehingga dia masuk Islam, engkau pun gembira, aku lebih suka daripada bapa aku sendiri menganut Islam. Satu level daripada rasa cinta kepada Nabi yang luar biasa Abu Bakar, kita tak tercapailah hal itu semua. Kata Anas, aku sayang Nabi, aku sayang Abu Bakar, aku sayang Umar, dan aku harap aku bersama dengan mereka bukan kerana amalan, tapi kerana sayang. Dan ini juga saya nak sentuh hal ni sebelum saya nak masuk tajuk dan kemudian perbincangan kita. Kita banyak orang yang kita sayang dalam hidup ni. Kita sayang anak. Sebab pagi tadi saya bercakap dengan orang kawan wanita. Kita sayang anak-anak kita. Kita sayang isteri kita, suami kita. Apabila kita meningkat tua, kadang-kadang anak-anak pun sibuk dan anak membesar. Sebahagian kita mungkin pergi dulu. Kita di akhirat besok, kita boleh berhimpunkah dengan mereka? Ini yang merisaukan para sahabat. Kalau sekiranya kita masuk syurga, syurga kita rendah pada syurga Nabi, bolehkah jumpa Nabi? Sebelum saya jawab soalan tentang keluarga tu, ini juga sahabat Nabi ni, Anas yang berkhidmat dengan Nabi tadi kata,
Wa illam a'mal bimisli a'malihim, sekalipun aku tak beramal seperti dengan amalan mereka. Humbleness sahabat ni, tawaduk sahabat. Ini adalah benda yang besar di dalam agama, kerana kemuncak agama itu ialah kerendahan diri kepada Tuhan. Tadi saya sebut Imam Ahmad bin Hanbal, imam besar, Saleh Imam Ahmad, hidup dalam keadaan zuhud. Ada Kitabuz Zuhd Imam Ahmad. Apabila orang mari tengok Imam Ahmad kat bawa kayu, tak patutlah, kesian imam. Orang kata Imam Ahmad, nahnu qaumun masakin, laula sitrullah laftadahna. Kita ini adalah orang yang miskin, kesian. Kalau tidak kerana tutupan Allah, nescaya terbuka segala aib kita. Sebab tu kadang-kadang tuan-tuan, ini tak amai ustaz-ustaz lah, yang sebagian ustaz, hidup ni banyak sendiwara. Orang salam kita, orang cium tangan kita, orang minta saya satu benda yang heavy kat telinga saya, minta berkat sikit. Berapa kali duk kata benda yang sama. Sebab kita tahu diri kita di hadapan Tuhan. Malaikat dan segala hamba-hamba lain akan lihat, dia ni pun nampak kata berkat, kan? So sebab orang seperti Imam Ahmad kata hal itu, tapi orang kemudian apabila mereka rasa mereka lebih daripada Anas, lebih daripada Imam Ahmad, maka mereka minta supaya orang mari ambil berkat mereka, minum air tangan mereka dan seumpama. Nas dalam Al-Quran, Allah sebut tentang orang-orang yang zalim. Allah kata, uhsyurul ladzina zalamu wa azwajahum wa ma kanu ya'buduna min dunillah wahduhum ila siratil jahim. Uhsyurul ladzina zalamu wa azwajahum wa ma kanu ya'buduna min dunillah. Himpun sekali orang-orang yang zalim dan pasangan-pasangan mereka, dan apa yang mereka sembah selain daripada Allah. Kemudian Allah kata apa? Fahduhum ila siratil jahim, dan kemudian heret mereka, tunjukkan mereka kepada jalan masuk neraka jahim. Ayat ini kata para ulama tafsir bahwasanya uhsyurul ladzina zalamu wa azwajahum, himpunkan orang-orang yang zalim dan pasangan mereka. Pasangan mereka ni berapa benda? Pertama, kata Umar, pasangan mereka ni orang yang suka kepada mereka, sayang pada mereka. Kaki riba akan dihimpun di akhirat bersama dengan kaki riba, ahli makan riba. Pemimpin yang zalim akan dihimpun bersama dengan pemimpin yang zalim. Kaki judi himpun bersama dengan kaki judi. Semua orang akan berhimpun dengan, seperti mana dalam dunia ni manusia begitu tabiatnya. Geng motor, suka geng motor. Geng kereta, suka geng pancing, suka geng mancing. Boleh jumpa sembang sampai 3 jam duk cerita pasal ikan 3 kilo. Kita pun pening. Kok mana yang menarik sangat. Geng bola, sama-sama tengok bola, sama-sama cerita. Kan? Manusia enjoy. Ha? Saya pernah sebut. Sebab tu kita tengok Al-Quran, akhirat semua sama. Dia bawa balik kehidupan dalam dunia ni supaya macam mana kita rasa dalam dunia ni, kita akan rasa lebih daripada itu di akhirat. Kalau sini bahagia, sana jauh lebih bahagia. Sini pahit, sana jauh lebih pahit. Sebab tu kita cari kebahagiaan. Sebab tu dalam hadis Imam Muslim kata, Nabi kata, inna fil jannati lasuqan, sesungguhnya dalam syurga itu ada pasar. Kan? Pasal apa alam syurga ada pasar? Syurga nak apa pun Allah bagi. Pasal shopping ni memang satu minat manusia, terutama orang perempuan. Duk ada dah, tapi tengok lagi.
Dan Allah tahu itu satu tabiat. Manusia enjoy, dia pergi, dia tengok orang membeli, dia beli apa? Beli tak banyak pun. Pusing sejam, 2 jam. Tapi oleh kerana itu hawa manusia. Kita fikirlah syurga tak syurga, syurga semua ada. Kerana manusia pergi shopping ni satu kenikmatan. Dia tengok, dia beli sikit je, tapi mata dia tengok. Allah tahu hal tu. Dia tahu manusia rindu pasar. Dia buat pasar di syurga. Walaupun apa yang manusia nak, dia boleh dapat. Allah himpunkan orang-orang yang zalim bersama dengan pasangan mereka. Umar bin Khattab kata, wa ashbahahum, himpun yang sama dengan mereka. Semua geng-geng yang zalim ni, dalam apa jenis bidang kezaliman mereka, mereka akan berhimpun di akhirat, jumpa balik. Na'udzubillah. Dan ini mengingatkan kita pada banyak hal dalam kehidupan dunia ni, supaya kita memilih orang-orang yang benar-benar kita kasih dan kita cinta. Tadi saya sebut juga pada orang perempuan, Allah sebut walladzina amanu wattaba'ahum dzurriyyatuhum biimanin, orang-orang yang beriman dan diikuti oleh zuriat keturunan mereka dengan iman, alhaqna bihim dzurriyyatahum, dan kami akan jadikan zuriat mereka mengikuti mereka. Maksud orang yang beriman, bila mati zuriat dia follow dia. Kalau zuriat dia, kata para ulama tafsir, kesimpulan daripada hadis-hadis Nabi, kalau zuriat dia kurang sikit daripada dia, Allah angkat. Kalau bapa dia ahli syurga, di tingkat yang lebih atas, anak dia tingkat yang bawah, kerana bapa dia, kerana Allah kata alhaqna bihim, kerana kami angkat mereka, alhaqna bihim dzurriyyatahum, kami angkat zuriat mereka. Maka dengan itu Allah akan angkat zuriat kita, kerana darjat kita yang tinggi di syurga. Kalau darjat anak kita lebih tinggi, mungkin mudah-mudahan dia angkat lebih. Tetapi orang beriman jumpa balik. Kita mudah-mudahan jumpa balik dengan zuriat keturunan kita di dalam syurga kelak. Cuma tadi dalam wanita tadi kita bahas macam mana kalau sekiranya dengan suami tu kita tak minat dah, kan? Sebahagian isteri dia kata jemu dah lah isteri suami tu, tak ada orang lain pula di syurga, kan? Kita dah bahas sebab itu. Dan mungkin saya cerita tu sebab ada orang dia tanya saya benda ni, tak ada saya nak jawab lagi, suami dia jawab lu. Bagi orang lain lah pula, lama dah di dunia ni. Dia jemu. Tapi oleh kerana suami kita di syurga tu tak macam muka suami kita di dunia ni lah, kan? Allah ni ajaib. Dia bagi keindahan manusia dalam berbagai-bagai rupa. Kita tengok orang Cina yang cantik cara Cina. Orang Arab yang cantik cara Arab. Orang India yang cantik cara India. Dan keberbagaian rupa itu Allah tu musawwir. Dia membentuk rupa. Kita fikir cantik ni nak kena macam Arab atau kena macam Mak Saleh. No. Kehebatan ciptaan Tuhan. Sebab itu bila Allah jadikan suami kita dia cantik, ataupun isteri kita dia cantik, supaya orang tak tengok, kalau dah jemu dah macam mana? Tapi kalau suami kita jahat di dunia, dia tak masuklah dengan kita, kan? Macam mana yang kita bahaskan. Saja saya cerita sikit mukadimah tu. Pasal penganjur dia sebut pasal apa? Pasal bila kiamat. Orang yang kita kenal di dunia ni, yang dalam dunia ni kita bertarung dengan dia, para anbiya, para pendakwah, orang yang lawan kita, kalaulah Allah takdirkan mereka ini ataupun orang saleh ni masuk syurga dengan kurnia Allah,
Dia orang teringat tak geng-geng hak lawan daripada dunia? Tadi kaum wanita, ingat tak? Kita mesti ingat tak? Orang di akhirat punya dahsyat tak? Musuh pun dia ingat, anak pinak lebih dia ingat. Dalam Quran, Allah Subhanahu Wa Taala cerita tentang dialog ahli syurga. Allah kata, fa aqbala ba'duhum ala ba'din yatasaalun. Mereka jumpa salah satu sama lain masa duduk dalam syurga, duduk di tempat-tempat atas singgasana yang indah mereka tu, mereka bersembang. Qala qailun minhum, kata salah seorang daripada mereka, Allah cerita dialog. Kita mungkin heran, macam mana Allah Ta'ala nak cerita dialog sedangkan dialog ni tak berlaku lagi, kan? Quran kata qala qailun minhum inni kana li qarin, kata seorang di kalangan mereka, aku dulu ni ada satu orang hak duk kutuk aku ni, kan? Geng hak duk kutuk kita di dunia ni dijumpa ada di akhirat, kan? Qala inni kana li qarin, aku dulu ada satu orang duk kutuk aku. Yaqulu, dia kata ke aku, a innaka laminal musaddiqin, betul ke apa yang kau duk cakap ni? Dia hina kita. Betul ke apa yang kau cakap, kan? A iza mitna wa kunna turaban wa idhaman a inna lamadinun, bila dah kita mati dah jadi tulang, dah jadi tanah, jadi tulang, kemudian nak bangkit balik, Allah nak hidup balik. Hal antum muttali'un, dia kata, hampa nampak lah dia hadut cakap banyak tu kat mana? Musuh kita tu. Fattala'a fara'ahum fi sawa'il jahim, dia pun pergi tengok, rupanya duk ada di tengah-tengah neraka jahim. Artinya musuh kita tu kita ingat, apatah lagi pada orang yang kita sayang. Dan mungkin kita tanya, macam mana Tuhan bagi tahu dialog tu? Yang ni kita nak kena tahu. Hak ni saya sebut banyak kali lah, tabiat penciptaan Tuhan. Di sisi Tuhan ni sama saja, sama. Di sisi Tuhan sama. Sekarang, semalam, besok, masa nak mari, sama di sisi Tuhan. Tak ada Tuhan lebih tahu yang semalam lebih daripada yang akan datang. Kerana Tuhan tidak terikat dengan masa ni, kerana dia pencipta masa. Sebab tu semua dialog Tuhan tentang masa bagi pengkhabaran untuk manusia. So Tuhan, sebab tu kita jangan heran macam mana Nabi pergi Mi'raj dan Nabi tengok semua benda ni. Sedangkan cerita syurga neraka ni setelah berlakunya hisab, baru ada orang masuk neraka. Yang Nabi tengok siapa? Nabi pergi pada masa yang hadapan. Masa hadapan itu di sisi Tuhan sama ya. Sekarang Mak Saleh time traveler, kan, mereka andaikan manusia boleh kembara daripada masa ni, seolah-olah macam tu, manusia boleh masuk sini, keluar sini. Dan hadis Islam proof benda ni Nabi telah buat benda tu. Sebab tu di hadapan Nabi Muhammad, di hadapan Allah, sama saja cerita yang nak datang, yang lepas, kerana Tuhan pencipta masa. Dia tidak duduk dalam sistem masa. Kita duduk dalam sistem masa. Sebab itu tak ada soalan kalau atheist tu tanya, what is before God? It's nothing before God, because there is no before and after for God. For the God action, there is no before and after. Because He is the creator of time. Tuhan pencipta masa. Sebab itu bila Tuhan pencipta masa, Tuhan tak terikat dengan masa lah. Maka kita bila baca dialog Quran, kita mungkin jangan heran, macam mana depa dialog? Tak berlaku lagi. Sebab di sisi Tuhan sama. Sampai saya nak ceritanya ialah demikian kita teringat pada musuh yang buat jahat pada kita. Bila kita mati, kita teringat tak duduk di syurga, manalah isteri aku? Teringat tak? Manalah suami aku? Manalah anak sulung aku? Teringat tak? Teringat.
Sebab itu dengan rahmat kesolehan keluarga, mudah-mudahan selamat sebahagian ahli keluarga yang lain. Di dunia kita berimpun dalam keadaan kita kena struggle. Bapa nak kena kerja, kemudian anak pula nak membesar, pada besar nak kena ada rumah sendiri, tinggalkan kita. Syurga semuanya everything, segala keindahan. Wa fiha ma tashtahi anfus wa taladzul a'yun. Di syurga itu semua yang menjadi keinginan diri dan kenikmatan mata melihat. Sebab tu saya sebut kemuncak dalam hidup ni, perjuangan lah apalah, cerita hidup ni, kemenangan satu je, bila dapat masuk syurga. Semua cerita kita ni, masa saya pun sama, bila budak-budak semangat kan, kita sentiasa banyak idea-idea yang idealist. Tapi akhirnya manusia balik ke pangkal kerohanian dia. Hakikatnya kita ni, semua yang kita lakukan kerdil dibandingkan apa yang kita harapkan di akhirat. Allah itu karim. Allah itu karim. Sebab tu ma gharraka bi rabbikal karim. Apa yang menipu engkau tentang Tuhanmu yang pemurah? Pemurahnya Tuhan itu tak mungkin dapat kita andaikan jika hanya dia bagi dunia sikit. Firaun pernah dapat, orang jahat dapat, orang baik pun dapat, kecantikan orang jahat dapat, orang baik dapat, kelazatan makanan orang jahat dapat, orang baik dapat, Nabi Sulaiman dapat, Firaun pun dapat. Tapi akhirat ada nikmat yang tidak ada penyudahnya. Di situ tanda pemurahan Tuhan. Jika kita dapat dunia, kita belum dapat pemurahnya Tuhan itu sehingga kita mendapat akhirat. Hadirin yang dirahmati Allah. Yang tu saya cerita sikit pada tajuk tu. Tajuk tu saya tengok yang tulis tu tentang dosa. Saya nak cerita tentang dosa ni dua bahagian dan kemudian kita buka persoalan. Saya tuan-tuan dah makan banyak, nanti tuan-tuan tidur. Kita tahu bahawasanya agama ini dia suruh kita menuntut dosa. Di Malaysia ni sekarang kacau ni, dekat pilihan raya. Antara benda sedap yang orang cakap kat pilihan raya ialah dosa-dosa pihak lawan. Kan? Tapi Islam, pendirian Islam tentang dosa ni macam mana? Ini saya selalu sebut saja, saya remind diri saya dan tuan-tuan juga. Dosa macam kita tahu Allah bagikan kepada dua. Satu dosa selain daripada dosa besar dan dosa kecil, itu perbahagian jenis dosa, kadar dosa. Dosa yang menyangkuti antara kita dengan Tuhan saja, dan dosa antara kita dan hamba-hamba Tuhan yang lain. Kita tengok kategori dosa yang kita lakukan. Satu dosa yang membabitkan kita dan Tuhan saja. Minum arak, zina. Ini dosa. Banyak dosa-dosa besar juga. Tapi dosa-dosa ini, sikap agama terhadapnya macam mana? Selalu saya baca hadis untuk dengar kuliah saya, selalu saya ulang hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Bila satu orang daki datang pada Rasulullah, ya Rasulullah, alajtu imra'atan fi aqsal Madinah. Wahai Rasulullah, aku ubat satu orang perempuan di ujung bandar. Wa inni asabtu minha ma duna an amassaha. Aku buat macam-macam lah dengan dia ni, kecuali tak bersetubuh, tak berzina je lah. Dia mari ketika Nabi duduk dalam majlis, Umar bin Khattab juga ada, orang lain ada, dia bagi tahu. Fa ana hadha, ni diri aku wahai Rasulullah. Faqdi fi ma syi'ta, buatlah apa-apa hukuman yang kau mau. Dia rasa bersalah. Itu something hebat dengan sahabat ni. Rasulullah,
Aku buat macam-macam dah. Ha? Artinya selain daripada persetubuhan, semua aku buat tadi. Faha ana ya Rasulullah, faqdi ma syi'ta. Ni aku, hai Rasulullah, buatlah apa yang kau mau. Nabi diam. Kemudian Umar bin Khattab bila dia tengok Nabi diam, dia kata, qad satarakallah law satarta nafsak. Allah telah tutup dirimu jika engkau tutup je lah. Apalah kau nak mari cerita, Tuhan tak buka aib ni. Dan Nabi diam. Nabi tak kata apa. Dia pergi. Dia tengok Nabi tak respon, dia pun pergi. Kemudian Nabi SAW suruh satu orang pergi panggil dia. Dan orang tu pergi panggil dia. Bila dia datang kepada Nabi SAW, Nabi baca firman Allah. Allah turun firman. Wa aqimis salata tarafayin nahari wa zulafan minal lail. Innal hasanat yudhibna sayyi'at. Dhalika dhikra lidzakirin. Aqimis salat tarafayin nahar. Dirikanlah salat pada dua tebing siang. Satu subuh, tebing yang lain lagi asar, kan? Sebelum masuk maghrib. Wa zulafan minal lail, dan potongan daripada malam iaitu maghrib dan isya. Innal hasanat yudhibna sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan menghilangkan kejahatan. Yakni salat memadamkan dosa. Zalika dzikra lidzakirin, itu adalah peringatan bagi orang-orang yang mau mengambil peringatan. Jadi terampun dosa kau dengan salat. Bila dengar macam ni, satu orang lelaki tanya, faqala rajulun minal qaumi, satu orang lelaki dia tanya Rasulullah, ahadha lahu khasun, yang ni untuk dia saja kau wahai Rasulullah? Nabi kata ballin nasi ammah, bahkan untuk semua manusia. Ada beberapa manfaat daripada hadis ni. Pertama, dosa aib diri kita tak payah pergi cerita ke orang. Hatta kat ustaz, ustaz saya ni teruk ustaz, baru-baru ni saya tak payah. Kita disuruh man satara musliman satarahullah yaumil qiyamah. Siapa tutup aib orang muslim, Allah tutup aib dia pada hari. Tutup aib kita muslim, kita tu sendiri muslim, tutup aib kita, jangan cerita. Dalam hadis lain Nabi kata kullu ummati mu'afa illa al-mujahirin. Semua umatku ni, hadis dalam Bukhari dan Muslim, semua umat aku diampunkan kecuali orang yang menzahirkan dosa. Artinya orang yang buat dosa atas pentas tu berbeza dengan orang yang buat dosa di dalam bilik. Orang yang buat dosa dalam bilik dosa juga, tapi dia sekurang-kurangnya tak menzahirkan. Nabi kata kullu ummati mu'afa illa al-mujahirin. Semua umatku diampunkan kecuali muhajirin. Wa minal mujaharati, kata Nabi, di antara mujaharah itu berterang-terang tu, an ya'mal rajulu bil laili amalan thumma yusbihu qad satarallahu alaihi fayaqul ya fulan amiltul barihata kadha wa kadha wa qad bata yastruhu rabbuhu wa yakshifu sitrallahi anhu. Nabi kata di antara al-mu'minal mujaharati an ya'mal rajul amalan bil lail, ya'mal ar-rajulu bil laili amalan. Satu orang lelaki dia beramal, dia buat satu benda tak elok belah malam. Summa yusbihu qad satarahu Allah alaihi. Kemudian dia telah berpagi dalam keadaan Allah Ta'ala tutup aib dia. Jadi dia tak terbuka, siapa pun tak tahu benda yang dia buat tu. Fayaqul ya fulan qad amiltul barihata kadha wa kadha. Dia pergi habaq, hantau malam tadi aku buat apa? Benda tak elok, orang tak cerita, dia seronok pula. Nabi kata waqad bata yasturuhu rabbuhu. Dia tidur dalam keadaan Allah Ta'ala telah tutup aib dia. Wa yakshifu satrahu alaihi, atau yakshifu satrallahi alaihi. Dia pergi buka tutupan Allah ke atasnya.
Sebab itu cerita kita dosa hak lama mana pun, jangan cerita ke orang. Ada kadang-kadang, sebab itu dalam riwayat, satu orang ketua turus tentera ni, dalam pasukan Umar bin Khattab, bila malam ni, kan tentera dulu orang khemah, ramai, dia bukan tentera besar sangat. Tapi dia ada pasukan petrol dia. Ramai tentera ni, dia suruh cerita. Han cuba cerita, apa dosa hang pernah buat dulu? Han cerita, apa dosa hang pernah buat dulu? Benda ni sampai pada Umar pecat dah. Umar pecat dia. Apa cerita Umar kata suruh orang buka aib orang? Sebab itu Allah tutup aib. Aib peribadi ni kita jangan buka. Ini sifat Islam. Sebab tu kita tengok Sayyidina Umar bin Khattab yang pernah saya sebut, bila dia pergi buat operasi, dia tengok orang minum arak, Abdul Rahman bin Auf, dia tanya Abdul Rahman bin Auf nak buat macam mana? Dia Rabi'ah bin Umayyah bin Khalaf, pak dia Umayyah bin Khalaf tu paling teruk sekali, satu-satunya manusia yang Nabi pernah bunuh. Nabi ni tak pernah bunuh orang, Allah tak takdirkan dia bunuh, kecuali satu orang, Umayyah bin Khalaf. Nabi baling lembing, tak kena dia pun, bercalak sikit lah, dia menjerit sampai mati. Kerana seburuk-buruk manusia ialah manusia yang tampil ingin membunuh Nabi atau manusia yang dibunuh oleh Nabi. Pasal Nabi ni bila bunuh kira habis lah. Buat apa? Pengumuman. Oh, okey. Assalamualaikum, minta perhatian pada kereta yang bernambah 636335. Sekuriti minta alihkan kenderaan anda. Sekali lagi saya ulangkan, kereta plate number 636335. Sekuriti minta alihkan kenderaan anda sekiranya ada. Dan satu lagi pengumuman. Okey, siapa yang ingin tanya soalan tentang tajuk yang kita bahaskan, boleh hantar pada nombor telefon 33537321. 33537321. Okey, terima kasih. Tak ada handphone dia tulis tak apa, dia hantar kat saya. Kata tak ada handphone. Okey, tak lagi dia duduk main handphone pula. Pantang mula-mula nak tengok soalan kan. Nak tulis soalan, lepas tu tengok benda lain pula. Apa saya cerita tadi? Pengusi kacau. Okey. Dan sebab itu Umar bila dia tengok Umayyah bin Khalaf ni, saya kata dia Nabi bukan nak bunuh dia, tapi dia yang nak bunuh Nabi. Dia janji dia ada kenderaan dia nak bunuh Nabi, dia tampil Nabi baling tombak kena sikit pada dia dan dia menjerit sampai akhirnya dia mati. Anak dia dalam riwayat, Umar pergi dalam rumah duk bising, dan Muwatta' Malik disebut, dan kemudian Umar kata nak ambil tindakan lah. Abdul Rahman bin Auf kata, qad ataina ma nahallahu an, kita telah datang benda yang Allah larang. Wala tajassasu, jangan mengintip. Tak boleh mengintip. Sekali kita kata susah lah kalau macam tu, habis nak biar rumah dosa. Di sini kita nak kena beza dalam diri kita. Dua hal. Yang tadi, semua dosa-dosa hak Nabi tak bagi ni ialah dosa peribadi manusia, yang tak membabitkan dengan jenayah orang lain. Hatta zina. Ma'iz bin Malik al-Aslami, semua kita baca hadis tentang Ma'iz bin Malik. Dia datang kepada Nabi SAW, dia kata, ya Rasulullah, zanaitu fatahhirni. Wahai Rasulullah, aku berzina, bersihkan aku. Nabi tak tengok dia. Nabi buat tak tahu pada. Dalam sebahagian riwayat, selain daripada riwayat Muslim dan Bukhari,
fa amarahu faturida fa ukhrij. Nabi perintahkan dia, buat keluar dah. Keluarkan dia. Faturida ni lah bahasa Arab ni, tolak keluar, halau keluar. Dia duk main mengaku kata dia berzina. Duk besok main lagi, wahai Rasulullah, aku berzina, tolong buat hukum Ustaz. Bersihkan aku. Zainai itu, fatahir. Nabi SAW hantar pergi kat kaum dia, pergi cek kaum dia. Ata'lamuna bi'aqlihi ba'sa. Kamu tahu tak dia ni ada akal dia jadi ada tak betul ke? Tunkiruna minhu syai'an, yang mana kamu rasa benda tak betul dia ni. Jadi tak betul dah Ma'is ni. Jadi orang kampung dia, pasal mereka ada kabilah. Kabilah dia kata, ma na'lamuhu illa wafiyul aql. Kami tak tahu dia melainkan wafiyul aql, maksudnya akal dia paling elok. Wa min salihina fima nura. Di kalangan orang-orang soleh kami, sekadar yang kami nampak lah. Diperlihatkan pada kami ni, dia ni orang soleh lah. Dia mari lagi. Wahai Rasulullah, aku berzina. Bersihkanlah aku. Nabi halau dia keluar. Nabi pergi tanya lah sekali lagi. Dia ni okey betul ke? Dia ni okey. Okey, akal dah. Dia orang soleh. Dia pun tak tahu isu apa. 4 kali Nabi jatuhkan hukuman. Pasal dia nak juga. Kita dalam dunia kita, masyarakat kita, hak tak mengaku tu, kita pergi cari. Tapi apa yang saya nak cerita, Nabi SAW ada dalam kes lain, Nabi cari. Contohnya kes Hatib bin Abi Balta'ah. Hatib bin Abi Balta'ah, satu orang ahli Badar. Dia dulu bila mari duduk di Mekah, dia bukan orang Mekah. Jadi apabila family ada di Mekah, apabila orang berhijrah, dia pun berhijrah, tapi dia bukan orang Mekah asal. Bila Nabi SAW bersiap angkatan tentera, Nabi ni tabiat dia dalam persiapan angkatan tentera, sahabat lain semua tak tahu dia nak pergi mana. Kecuali orang-orang utama saja tahu. Dalam kebanyakan misi, bukan semua, dan kebanyakan misi, sahabat tak tahu Rasulullah ni bersiap ni nak perang dengan siapa. Sebab pada zaman dulu dia bukan ada kem tentera yang tak boleh campur dengan orang. Orang awam ni semua pakai pergi perang. Jadi misi tentera hanya duduk dalam kepala Nabi SAW dan sahabat-sahabat yang dekat. Hatib bin Abi Balta'ah, dia tengok Nabi bersiap. Dia duk rasa Nabi nak perang dengan orang Mekah. Jadi dia fikir, kalau Nabi nak perang ni, tak kok mana pun mesti menang lah Nabi. Tapi kalau aku tulis satu surat kat orang Mekah, bagi tahu kata Nabi nak mari, mereka akan kesian lah kat aku. Mereka akan tolong sembunyikan anak isteri aku. Takut sekali perang ni, anak isteri orang lain semua ada adik-beradik mereka di Mekah. Anak isteri aku siapa tak ada protector dia. So dia rasa dengan bagi tahu tu depa akan tolong lah. Tak apa, Hatib dia tolong bagi tahu kita, kita jangan bagi anak isteri dia, kita selamatkan. Dia tulis satu surat, dia bagi kepada satu perempuan. So perempuan ni bawa surat ni pergi ke Mekah. Nabi SAW dapat wahyu tentang benda ni. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi hantar Ali bin Abi Talib, Aba Marsad, dan hantar Az-Zubair bin Ibn Awam. Nabi hantar mereka supaya pergi. Nabi kata, pergi sehingga kamu sampai ke satu tempat nama dia Raudatul Khakh. Di situ fa inna biha imra'ah, karena di sana ada satu perempuan, wa ma'aha kitab min Hatib bin Abi Balta'ah, daripadanya kitab daripada Hatib bin Abi Balta'ah. Ali pergi jumpa perempuan tu.
Perempuan tu duduk di dalam atas unta tu, disuruh perempuan tu turun. Ali kata, ainal kitab? Surat mana? Perempuan ni kata, tak ada surat apa, tak ada surat. Dia kata, Ali tak buat, kata tak apalah, dia kata tak ada, tak salah kita duk mengintip balik, tak ada. Ali kata, Rasulullah tak cakap bohong, la tukhrijanna aw la ujarridannaki. Kau keluarkan surat tu ataupun aku bokilkan kau. Aku cari. Aku telanjangkan kau sampai aku jumpa surat tu. Akhirnya perempuan ni bila macam tu, dia seriau, dia pun dia bagi surat tu. Saya bukan nak cerita apa, surat tu bawa balik dan Hatib kemudian ada peristiwa dia. Tapi yang pentingnya, dalam perkara yang membabitkan keselamatan orang lain, Nabi cari sampai dapat. Ini Islam. Sebab tu Allah Subhanahu wa taala sebut, la yuhibbullahu al-jahra bisu'i minal qawli illa man zulim. Allah Subhanahu wa taala tidak suka dengan al-jahra bisu', terang-terang sebut hak benda tak elok, kecuali orang-orang yang dizalimi. Wa kana Allah sami'an basira, Allah Taala mendengar lagi maha melihat. Agama ada dua sikap tentang dosa ni, yang tajuk kita ni. Dua. Satu yang membabitkan orang lain. Apabila Fatimah binti Qais, 3 orang kahwin minang dia. Satu Muawiyah, satu Abu Jaham, satu Usamah bin Zaid. Tawar. Kalau aku orang perempuan dulu senang nak kahwin. Saya rasa satu masyarakat yang selamat ni lah masyarakat yang lelaki perempuan senang nak kahwin. Bila kita susahkan nak kahwin, memang masalah. Sebab tu kita tak boleh buat hukuman yang dianggap adil tentang hukuman zina, melainkan kita mudahkan orang kahwin. Ni nak menikah punya susah lah. Negara Arab ni senang susah. Susah tau. Fikir nak menikah, fikir nak sewa dewan. Tu nak buat majlis tu. Sewa tu je berapa puluh lah, ribu. Ratus ribu. Juta pun ada. Jenah nak impun duit juta tu nak kahwin. Pak dia punya ego, anak dia nanya. Tapi cerita balik, Fatimah binti Qais, apabila dia nak kahwin, orang Pinang dia tanya pendapat Nabi. Nabi kata, amma Abu Jahm fala yada'a asahu an atiqihi wa amma Muawiyatu fas'alu kullama lalah fankihi Usamah bin Zaid. Adapun Abu Jaham, tongkat tak pernah turun daripada bau. Ada dua maksud. Satunya mungkin maksud dia suka pukul perempuan. Satu lagi mungkin maksud dia duduk pergi berjalan, tak balik rumah. Tapi mungkin pukul itu lebih dekat kot. Adapun Muawiyah, Nabi kata fas'alukun la malalah, miskin, duit tak ada. Fankihi Usamah bin Zaid, kahwin dengan Usamah bin Zaid. Nabi kira mengumpat lah hak dorang tu. Dia bukan soal mengumpat, tapi soal menyebut keaiban yang mana ada kepentingan dengan pihak yang bertanya. Sebab itu ada ulama hadis kata, ijlis bina naghtab fillah, duduk bersama kami, kita mengumpat kerana Allah. So kita boleh ucap dalam benda yang membabitkan kepentingan awam. Dalam masyarakat kita gagal bezakan benda ni. Dosa yang membabitkan peribadi ni, jadi besar. Boleh kata kau tu khalwat kalau masuk Sarawak 6 tahun tak habis. Balik kampung malu. Ni hang yang khalwat lu ni. Kan? Tapi kalau sekiranya ambil duit orang ratus-ratus ribu, berjuta dan berbilion, relax ya balik kampung. Ramai pakai ikut kat belakang, salam, cium tangan. Hak mana Tuhan dosa yang Tuhan suruh kita sembunyikan, jangan bangkit, yang tu kita jadikan bahan dalam ucapan kita, dalam cerita gosip kita.
dosa yang membabitkan kepentingan awam yang Nabi suruh boleh buka. Illa man zulim, kecuali orang yang dizalimi. Yang ni dibuka untuk mengelakkan orang lain kena zalim. Yang ni kita kira okey. Sedangkan dosa maksiat individu ni dia boleh taubat dengan Tuhan. Hak dia ambil rasuah, yang dia ambil duit orang, yang ni dia tak boleh selesai dengan astaghfirullahalazim, astagfirullah. Selesai. Dia tu memang rasuah banyak dulu beratus juta, tapi dah pergi umrah baru ni habis. Settle. Dia Masya Allah dah pergi umrah, dosa dah tak ada. Sedangkan dosa ini tak dapat dipadamkan, melainkan kau kena minta halal daripada manusia tu. Kau tidak senang 400 juta duit orang kita tibai, lepas tu kita pun astagfirullahalazim pas semayang, selesai. Dibezakan dua jenis dosa ni. Inilah kegagalan utama masyarakat kita membezakan. Kita suka highlight dosa yang Tuhan suruh tutup. Kita tutup dosa yang patut diberi amaran kepada orang awam. Bahkan kadang-kadang orang yang bagi amaran tu pula masuk dalam, kan? Ini cerita negeri lain lah. Malaysia tak ada alam macam tu. Tapi ini maksudnya kerana golongan agama sendiri, termasuk golongan agama, bila ada artis kadang buat dosa, oh cepat je dia ulas. Mufti tu ulas, bukan tak boleh, boleh ulas untuk amaran pada orang lain supaya jangan buat dosa. Tapi kalau kena dosa rasuah dengan apa, semua diam. Dalam Islam kita tak elok nak heboh-hebohkan benda ni. Dia pula kata, yang minggu lepas kau cakap, pasal minggu lepas orang bawah. Inilah yang mencacatkan masyarakat kita. Sementara masyarakat barat, hak dosa peribadi ni pertama dah tak jadi dosa. As long as you agree, also okay. So dia tak ada bab ni, dia nak dedah pun, dia tu ada pasangan baru apa, bagi dia seronok pula. Ada partner baru. Tapi bagi dosa yang membabitkan public interest, memang mereka serius. Sebab tu negara-negara mereka, walaupun tidak ada pada mereka mufti, orang baca doa sebelum berucap, baca bacaan Quran dulu sebelum pemimpin itu naik majlis, mereka lebih menjaga harta awam. Bukan kerana takutkan Tuhan, kerana publik mereka sangat sensitif dengan harta awam. Sementara kita harta awam ni dah buat tak tahu, sangat sensitif lah. Kalaulah ada siapa ke, lelaki mana ke buat yang itu pun kita diskriminasi. Kalau berpeluk atas pentas dalam filem, so okey. Di balik bilik di bawah memang tak okey. Walaupun sebenarnya dua-dua tak okey. Di atas kegagalan membezakan dosa ini, walaupun kita bahas tentang dosa dan pahala dalam masyarakat Islam, kita tengok dosa dan pahala gagal untuk membentuk pembentukan masyarakat. Kerana gagal membezakan jenis dan tanggungjawab terhadap dosa-dosa yang ada di kalangan kita. Wallahu ta'ala alam. Saya buka pada perbincangan sebelum tuan-tuan tidur. Tanya terus lah, lagi senang daripada tulis-tulis. Atau yang dah tulis perempuan tak bawa mari. Yang lelaki tanya. Pasal suara lelaki bukan aurat. Suara perempuan pun bukan aurat juga. Ada lagi? Tak apa, bagi dia. Jadi siapa ada soalan boleh, mic ada dengan saya. Saya jawab dulu soalan ni, sementara ada orang nak tulis soalan, terus hantar ke sini. Saya jawab yang mana dah saya bahas bahagian tu, saya jawab yang soalan-soalan yang agak yang baru sikit. Pandangan Ustaz tentang lawatan ke Baitul Maqdis
Setengah ulama kata haram, setengahnya dibolehkan. Apakah lagi yang harus kita, apakah niat yang harus kita niatkan? Okey. Pertama, melawat ataupun pergi ke Masjidil Aqsa itu sendiri, hukum asal adalah merupakan sunnah, pahala asal. Kerana dalam riwayat Bukhari Nabi sebut 3 masjid je, kan? Nabi kata la tusaddur rihal illa ila salasati masajid. Jangan kamu bersungguh-sungguh untuk melakukan rihal melainkan kepada 3 masjid. Al-Masjidil Haram, Masjid Haram. Wa Masjidi, dan Masjid Nabi. Wa Masjidil Aqsa, dan Masjid Aqsa. 3 masjid. 3 masjid ni ada sebab manusia kena pergi. Kalau kita dan sebab itu para fuqaha menyebut, jika kita niat nak i'tikaf di masjid kampung, kata di masjid, sebuah masjid di India ataupun di masjid di Pakistan ke, masjid di negeri Arab mana ke, di Jordan ke, kita kata ingat nak pergi i'tikaf masjid tentu, kita tak pergi i'tikaf, kita ganti i'tikaf kita tu, kita i'tikaf di masjid kampung kita. Nazar itu tertunai kerana taraf masjid sama, walaupun tempat berbeza, tarafnya sama. Melainkan jika kita nazar salah satu daripada 3 masjid ni tak boleh tertunai dengan kita, aku niat nak i'tikaf kat Masjid Al-Aqsa, tak apalah buat kat masjid aku, tak boleh. Sebab nilainya tidak sama. Di kalangan para ulama salaf, ada yang mentafdilkan masjid yang lebih lama, kerana lebih lama orang beribadat. Tapi itu secara umum pandangan mereka. Namun dari segi nilai fiqh, maksudnya kalau kita niat nazar nak pergi Masjidil Aqsa, kita kena buat di Masjidil Aqsa, tak boleh ganti dengan masjid kat kampung kita atau masjid kat negara Arab yang lain, sebab nilainya tak sama. Apapun yang saya nak cerita, hadis ini yang diriwayatkan oleh Bukhari dan selainnya menunjukkan bahawasanya kita memang disuruh untuk suddur rihal, bersungguh-sungguh melakukan kembara kepada 3 masjid ni. So kalau orang nak pergi i'tikaf Masjid Haram, Masjid Aqsa, Masjid Nabi, memang disuruh. Itu hukuman asal. Apabila Israel menguasai Palestin, control the land, tanah Palestin, maka timbul fatwa di kalangan para ulama, termasuk daripada Dr. Qaradawi daripada Qatar ni, yang melarang orang Islam pergi bukan kerana larang pergi Masjid Al-Aqsa, tapi kerana terpaksa bila nak pergi tu membayar teks kepada Israel. Maka dengan itu Israel akan dapat untung. Di atas itu, perkara ni ijtihad, mereka berfatwa untuk haram pergi kerana haram menolong Israel, bantu Israel. Ketiga, hukum boleh berubah. Dengan berubahnya, pertama zaman, juga kita juga boleh melihat hukum itu berubah, pandangan ijtihad itu berubah dengan kita mempunyai penghujahan yang lain. Apabila berlaku macam zaman sekarang, apabila Donald Trump dia isytiharkan bahawasanya Baitul Maqdis sebagai, Jerusalem sebagai the capital of Israel, sebagai ibu kota Israel. Kalau orang Islam pula tak pergi dah Masjidil Aqsa, macam mengukuhkan lagi kehendak mereka. Tapi kalau orang Islam sentiasa duk pergi, menunjukkan the land is belong to Muslim. The Quds is belong to Muslim. Quds itu adalah milik orang Muslim. So dengan itu, maka pada satu sisi patut juga orang Islam pergi. Walaupun memang ada sikit risiko, dia antara 2 mudarat, bayang ke Israel dengan langsung hilang. Maka saya dulu antara orang yang rasa setuju dengan fatwa kata jangan bagi duit ke Israel. Tapi bila berlaku hal macam ni, nampaknya orang Islam kena pergi.
supaya mereka tahu ini adalah tanah milik bukan orang Palestin yang mempertahankan saja, Muslim seluruh dunia memang merasakan dia adalah milik Muslim. Cumanya masa ni baru ni saya hadir satu conference di Turki, di Istanbul, saya dijemput. Saya tengok wakil Palestin tu cakap, dia kata kalau ada orang Islam yang nak pergi ke Baitul Maqdis, pastikan dia pergi melalui syarikat orang Palestin. Pasal Yahudi pun dia pun buat travel agent juga. So pastikan duit itu datang kepada rakyat di Palestin. So kalau tanya saya berpendapat macam itulah. Untuk waktu ini, biarlah orang Islam pergi supaya nampak orang Islam memang menganggap bumi itu ada. Kerana dunia juga menilai benda yang sama. Bila tengok orang Islam pergi, dia orang tahu bahawasanya Muslim merasakan Aqsa, meyakini Aqsa itu adalah milik mereka. Pasal tanah itu tiga pihak memang nak, Yahudi, Kristian dan Islam. So orang Islam juga patut juga pergi untuk melihat tanah ataupun pasal ziarah ibadah hal itu. Okey, ada soalan? Datuk, saya ada dapat soalan ni Datuk. Ini soalan bukan dari saya Datuk. Okey Datuk, ni soalan Dah dapat soalan memang tentulah bukan daripada Inta. Kalau daripada Inta saya ada soalan. Okey Datuk, ni soalan mengenai kita ni dah dekat ada hari raya yang ketiga sebenarnya PRU yang ada dekat ni. Datuk, Pilihan raya ke? Pilihan raya kalau ikut dalam video Astro Awani tu mungkin sebelum Pilihan raya ke berapa? 14. Okey. Pasal dengar bunyi ke-13. Datuk rasa perlu atau tidak adanya satu parti yang perjuangkan Islam di Malaysia saat ini, dan lepas tu sekiranya ada parti bahagian bab yang mana parti ini kena buat agar dia benar-benar tepat dengan roh Islam dan keperluan negara masa kini. Itu saja. Mana boleh tubuh parti dah masalah. ROS tak luluh dah. Tak, kalau dia tanya perlu ada parti kan, nak tubuh tak boleh dah. Ada pun tak apa dapat lulusan. Tak apa saya tanya. Kita punya soalan, kita punya pemikiran kita orang Islam. Sebuah parti yang memperjuangkan Islam. Kita kena tanya, ni semua slogan. Kita kena tanya, apa Islam yang nak diperjuangkan tu? Kita akan menegakkan Islam. Bagi tahu kita, apakah Islam yang nak ditegakkan itu? Oh, kita nak menegakkan hudud. That's all. Itu saja. Bila tertegak hudud, tertegaklah Islam keseluruhan. Di Saudi tertegak hudud. Adakah telah tertegak keseluruhan Islam? Saya ada satu orang, bukanlah saya nak marah pula pengurusi dengan lebay dah tu. Melawak pengurusi. Tak, saya nak sebut, ini adalah masalah apabila kita tidak menentukan cara fikir kita. Kita terpengaruh dengan slogan tegakkan Islam, tegakkan Melayu, semua tegak. Tapi kita kena tanya, benda apa yang nak tegakkan ni? Apa benda Islam yang awak rasa? Satu orang ceramah umpamanya, ceramah maki hamun orang, kena nak tegak Islam. Kalau awak nak tegak Islam, dalam Islam tak boleh maki hamun orang. Awak tegakkanlah, jangan maki hamun. Dalam Islam tak boleh keluar perkataan buruk-buruk, mencarutlah, janganlah mencarut, tegakkanlah Islam. Oh tak, maksud saya tegak Islam tu tegak hukum potong tangan. That's all Islam yang ada dalam kepala dia. Sebahagian orang, selagi awak tak tegak itu, rasuah pun tak apa, apa pun tak apa, tapi kena tegakkan Islam. Kita tanya Islam apa? Ini satu hal. Satu hal lagi, kelompok yang melangsung tak nak
Apa saja yang non-Islam, dia tak nak, dia lawan. Ini bahaya. Dia kira dia tak cakap nak tegak Islam, dia tak cakap dia nak tentang Islam, tapi dia sangat sensitif dengan jenama Islam ni. Tidak ada penghormatan pada hukum hakam syarak dan seumpamanya. Kita nak penegakkan Islam dalam erti kata Islam ni ada apa benda? Islam dalam isu peribadi kita. Islam dalam urusan pentadbiran. Bila kita cakap tentang politik, kita bercakap tentang Islam di dalam pentadbiran. Islam dalam pentadbiran artinya pengurusan amanah, pentadbiran yang jujur, telus. Dan ini adalah benda-benda, dan termasuk part daripadanya semualah menghormati hukum hakam syarak. Inilah Islam yang jika kita nak tegak dalam negara kita. Dalam negara kita, kalau tanya pandangan saya, secara umumnya semua hukum-hukum keadilan ini telah ada di dalam perundangan kita. Cumanya yang menjadi masalah, semua pihak lah yang menguruskan itu ikut peraturan ataupun tidak ikut peraturan. Jika ditegakkan semua prinsip-prinsip undang-undang, keadilan yang dikehendaki oleh agama itu akan tertegak. Dunia Islam sekarang, kepada siapa kita nak bergantung dunia Islam? Kalau sebut dunia Islam ni bergantung kat siapa? Siapa yang dapat menjadi juara, dapat melindungi orang Islam? Kita ada isu di Myanmar, isu di Syria. Orang Islam tak boleh buat apa? Adalah kuat sikit pun nampak Turki. Saya bawa balik daripada Turki ya. Saya nampak memang dia bersungguh lah, hebat lah. Kan? Pun tentu, tapi Turki tak cerita tentang penegakan negara Islam ni. Tapi dia strengthen semua kekuatan tentera dia, kekuatan ekonomi dia.